العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Zanatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halil Wal Islam. Yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Razi bin Abdul Syakur, Doktor Jabatan, Doktor Bahagian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Razi bin Muhammad Syukur bin Abdul Syakur. Okey, insya-Allah. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan taibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashkurullah ala ni'matil Islam wal iman wa huma ni'matani kabiratani lil insan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk, nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Muhammad Amir Akmal selaku pengendali program malam ini. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Timbalan Setiausaha Hajah Nazatul Shima, Engineer Nazatul Shima binti Muhammad. Timbalan Pengarah Halil Wal Islam Ustaz Aiman bin Ahmad. Ketua-ketua jabatan, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga kerja dan serta warga kota. Hadirin hadirat, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran terlebih dahulu dapat sama-sama kita teruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Jadi malam ini kita nak semak bacaan kita talaki malam ni suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi untuk membaca suratul Fatihah, yang pertama sekali kita kena tetapkan kelajuan kena tetapkan kelajuan membaca suratul Fatihah. Dan fokus kita adalah membaca di dalam solat dan juga bacaan harian kita. Fokus untuk baca dalam solat dan bacaan harian. Jadi malam ni kita akan kongsikan beberapa video untuk kita lebih jelas tentang praktikal bacaan suratul Fatihah ini dalam ibadah kita. Fokus pada ibadah solat dan juga ibadah bacaan harian kita. Dan saya kongsi juga video-video yang tidak menepati, maksudnya tidak menepati bacaan atau kelajuan bacaan yang kita bincangkan, iaitu kelajuan sederhana, iaitu ini disebut sebagai tartil. Jadi kita semak video yang pertama dulu. Okay, saya share skrin Kita semak video yang pertama terlebih dahulu, insya-Allah. Jadi video yang pertama ini kita lihat bacaan-bacaan daripada bacaan seluruh dunia, imam-imam yang membaca suratul Fatihah di dalam solat. Kita lihat kelajuan bacaan. Kelajuan yang saya maksudkan ni itu kelajuan bacaan tartil. Macam mana kelajuan bacaan tartil? Jadi kita tunjukkan bacaan dan kita, dalam masa sama kita semak kesalahan.
pada bacaan dan kita bincangkan bagaimana nak memperbaiki kesalahan itu. Okey, kita mulakan bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama. Alright, kita mula dengan bacaan imam yang pertama ini. Okey, dalam sama kita semak bacaannya. Ini kelajuan tartil. Ini yang katakan kelajuan tartil. Jadi kita semak yang pertama. Saya akan bulatkan kesalahan-kesalahannya. Saya akan bulatkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bacaan ini. Mari kita semak sama-sama. Semak dan mengikut kelajuannya. Kelajuannya sama. Kelajuannya tartil. Cuma kesalahannya saya akan bulatkan. Okey, mari kita dengar yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, ini bacaan, contoh satu bacaan daripada Imam Syekh Ahmad Al-Ajmi. Seorang imam yang membaca di dalam solat. Imam baca solat. Jadi kelajuannya tartil. Cuma kesalahan di sini, kesalahan ni kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Walaupun seorang yang dikenali sebagainya, tak ada masalah. Tapi kita bincang secara ilmiah. Jadi bacaan, kalau kita lihat di sini, antara yang perlu yang dibaca pada suratul Fatihah ni itu baris bawah. Banyak bacaan baris bawah ni, huruf-huruf yang berbaris di bawah dibaca agak sengit. Din, dal baris bawah bunyi din, tapi dibaca dengan din. Sengit. Din. Okay. Ini pertama. Kalau baris bawah dipanggil kasrah, dibaca dengan iyyaka. Iya, i, tapi dibaca a. Ada sengit. Sengit. Sengit sikit bacaan ni. Iyyaka. Dia baca iyyaka, tapi dia iya. Dia sengit sikit. Yang sepatutnya baca iyyaka. 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 Ya, ni D ni din. Kita baris bawah di. Bukan D. Bukan D. Di. Jadi kita baca din. Tak apa, lepas ni saya akan tunjukkan contoh Fatihah yang mengikut yang sanad dia sampai Nabi SAW. Syekh. Nanti kita tunjukkan nama dia lah. Jangan risau. Lepas ni. Macam ni cara baca dia. Yang menepati sanad sampai baginda Nabi SAW. Tu hari ni kita semak dulu. Ni saya ingat lah. Maliki Yawmiddin. Jangan sengit. Din tu sengit lah. Lagi. Ni. Nasta'in. Sengit. Satunya ain baris bawah. Ain. Nasta'in. Tepat baris bawah. Kasrah. Nasta'in. Cuba bunyikan. Nasta'in. Baris bawah. Ini Maliki Yawmiddin. Cuba baca. Betul kan? Maliki Yawmiddin. Itu namanya baris bawah. Kasrah. Ni cuba bunyikan. Iyyaka. Cuba. Iyyaka. Tepatkan baris bawah. Iyyaka. Ni dibaca tadi. Ihdina. Ihdina. Besarkan sikit. Terbesarkan. Ni dibaca tadi. Ihdina kan. Tak boleh I. Ikut saya. Ihdina. Ihdinas. Ihdinas sirata. Cuba baca. Ihdinas sirata.
Okey. Kemudian ni qim, mustaqim, dia sengit baca. Tadi dia baca sengit. Mustaqim. Ini saya pilih video yang contoh bacaan ni. Yang baca dalam solat. Kelajuan okey, kelajuannya tartil. Cuma baris bawahnya sengit. Bukan seorang je yang baca gini, yang sengit ni. Tak apa, kita betulkan dulu. Mustaqim, jadi kita betulkan. Ikut saya baca. Mustaqim. Qim. Tepatkan baris bawah. Qaf, baris bawah bunyi. Qi. Qi. Tepatkan baris bawah. Qi. Cuba bunyi. Qi. Qim. Ikut saya baca. Mustaqim. Cuba. Mustaqim. Kita betulkan satu, tak apa. Kesalahan ni semua orang ada buat. Bukan kita tunjuk imam saja dia buat baca sengit gitu. Ni kesalahan biasa lah ni. Kesalahan biasa. Ataupun kadang-kadang pelat. Pelat kedaerahan dan sebagainya. Jadi susah sikit nak membetulkan tu. Tapi tak apa. Kita bincang secara ilmiah. Nanti kita tunjukkan video yang Syekh yang akan membaca mengikut sunnah, mengikut sanad Nabi SAW yang paling dekat. Sanad yang paling dekat dengan Nabi. Kita dengar pula dibaca nanti. Okay? Okay, kita teruskan. Ni huruf Sad. Tadi saya ingat. Siro. Tak boleh. Itu saya ingat. Tepatkan baris bawah. Si. Ikut saya. Si. Dia mesti baris bawah tepat. Okey. Ni ru'dzal they. Tadi saya ingat kan. They. Ikut saya. Tepatkan baris bawah. Ujung lidah keluar. The. Yes. The. Betul Ni alaihim. Dia baca alaihim. Saya ingat. Him. Jadi kita tepatkan baris bawah. Him. Alaihim. Cuba baca. Alaihim. Cuba. Alaihim. Jangan him. Saya ingat dulu him. Alaihim. Alaihim. Huruf ha tu dia kasrah ataupun baris bawah. Lagi ghairil. Tadi baca ghairil, saya ingat ril. Ikut saya ra baris bawah bunyi ri. Bunyi ri. Bunyi ri. Jadi bacaannya dengan saya baca ghairil maghdubi. Cuba baca. Ghairil maghdubi. Jangan sengit ril. Sebab apa? Dalam pembelajaran Quran kita, secara ilmiah kita bincang, kalau bunyi re itu imalah namanya. Imalah. Ri. Contoh di satu tempat yang mengikut imam kita, Imam Hafsin An-Asim, dia baca dengan Bismillahimajriha. Ada sengit. Riha. Sebab jangan baca sengit begitu. Dia dekat dengan imalah. Kalau nak tepat dengan baris bawah atau kasrah, ril. Bunyi kan? Ril. Ghairil maghdubi. Cuba baca. Ghairil maghdubi. Ini ada lagi ikut saya. Tadi kesalahannya dibaca dengan baris bawah sengit. Him Alaihim. Sengit him. Tepatkan baris bawah. Alaihim. Cuba. Alaihim. Him. Alaihim. Okay. Right. Lagi. Ni lam. Laptop. Okay. Lam. Ni. Al-dot. Okay. Lam tu baris bawah tu. Lin. Sengit. Lin. Okay. Lam baris bawah dia bunyi lin. Contohnya ikut saya. Li. Tu tepat baris bawah kasrah. Bunyi kan?
Lin. Okey. Lin. Cuba bunyikan. Lin. Okey. Okey, tak apa. Benda ni kita bincang secara ilmiah. Ini dari bawah saja. Ini kita bincang kesalahan yang dibaca imam tadi tak apa. Kita tengok lagi bacaan imam yang seterusnya. Sama. Kalau sama, kita dah betulkan, tak payah kita ni lah. Jadi, saya padam dulu. Ini kesalahan. Okey, imam yang seterusnya kita bincang. Apa lagi kesalahan yang boleh kita baiki, insya-Allah. Okey, seterusnya dengar baik-baik. Sama-sama dengar. الحمد لله رب العالمين Amin. الرحمن Nampak sengit الرحيم مالك يوم Maliki yaumiddin. الدين Banyak sengit. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, pun sama juga. Baris bawah. Nampak tu? Min. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak dia sengit min. Kalau kita nak belajar secara ilmiah, mim baris bawah, kasrah bunyi macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam tu. Cuba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sengit je. Min. Min. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaedah dia dalam untuk mendapatkan bunyi yang tepat baris bawah ni, iaitu dengan cara dilebarkan mulut. Dilebarkan mulut. Ni saya keluarkan gambar ni. Dilebarkan mulut ketika membaca. Lebarkan mulut tu, nampak tu. Macam mana itu baris bawah baris bawah, iaitu dengan cara baris bawah ni di tepi bibir mulut. Tepi bibir mulut kiri atau kanan diserongkan ke bawah. Sengitkan sikit lagi baru kita dapat bunyi yang tepat baris bawah. Serongkan sikit untuk dapatkan bunyi baris bawah. Okey. Ni jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baris bawah. Cuba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik sikit. Ar-Rahmanir Rahim. Ni yang ni pun kena jaga juga. Yang ni walaupun tak bulatkan, tapi kita kena lebarkan mulut. Serongkan. Tarik sikit tepi bibir, kiri atau kanan. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir Rahim. Ni banyak ni. Tadi dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Din sengit. K, me, din. Jadi kita betulkan. Ikut saya baca. Kaf baris bawah bunyi ki. Ikut saya. Ki. Ki. Mi. Mi. Di. Di. Maliki Yaumiddin. Cuba. Maliki Yaumiddin. Okay. Ni kita betulkan terus lah. Tak payah baca satu ayat. Nasta'in. Tadi sengit. Nasta'in. Sengit. Kita betulkan baris bawah.
I. Bunyikan. I. I. Nasta'in. Ha. Nasta'in. Ha. Okay. Ni ihdina tadi kita baca dah. Ihdina ni dah betulkan tadi Okay, kesalahan sama lebih kurang. Yang lain semua sama. Dari bawah tu sini. Okey, sekarang kita bincang pula. Macam mana bacaan yang kelajuannya nanti kita bincang. Okey, kita last kali nanti kita bincang kelajuan bacaan, bukan kelajuan. Bacaan yang menepati sunnah Nabi SAW atau sanad sampai kepada Nabi SAW. Bacaan yang tepat baris bawah. Kita tengok baris bawah terutamanya. Sebab ni nampak kesalahan baris bawah. Jadi kita fokus baris bawah. Okey. Jadi yang pertama kita semak dulu video ini. Saya nak tunjukkan kelajuan tentang kelajuan bacaan dalam solat dan bacaan harian. Bacaan yang tadi dibaca oleh imam-imam tadi kelajuannya dah tepat, iaitu bacaan tartil. Dia tidak boleh lambat sangat. Tapi ada satu video ni dia bacaannya laju. Adakah belaju itu menepati salah satu kelajuan yang diterima? Mari kita semak video ni. Okey, mari kita semak video ini. Sekejap. Cikkan dulu. Semak video ini mana tadi? Okey. Kita cari tengok. Okey. Ni kita semak video ni, kita tengok adakah Fatihah yang dibaca ini menepati dalam ibadah solat kita. Sebagai seorang imam yang jadi imam, adakah boleh begitu untuk makmum boleh ikut imam? Menepati tak atau tidak? Kita lihat dulu kita tonton dulu. Okey. Iklan. Okey. صلوا سنة تراويح ركعتين جميعا رحمكم الله. Okey, dengar imam baca Fatihah. Bukan Fatihah dia. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلا سوف ترون ثم فلا سوف ترون ولا ترون نعم اليقين ترون الجحيم ولا ترون اليقين ثم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلا سوف ترون ثم فلا سوف ترون ولا ترون نعم اليقين ترون الجحيم ولا ترون اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. الله أكبر. Haji Mustafa dengar tak imam tu baca tadi? Tak dengar dia baca, tapi apa dia baca tak tahu. Itu sebab kita kena tonton video ni. Kita kena cari dalam alam maya macam mana keadaan dunia kita baca Quran kan, baca Fatihah dan sebagainya. Ini kita tak semak yang lain lagi ni. Okey, kalau ini macam baca je ini kita kena faham baca Quran dia ada 4 kelajuan. Okey, saya besarkan dulu, saya terangkan dulu sini. Baca Quran ni dia ada 4 kelajuan. Yang pertama namanya bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ni lambat. Maknanya bacaan lambat. Tahqiq. Ni saya tulis kat sini. Kalau hitam. Tahqiq macam ni. Tahqiqun. Okey. Ni tahqiqun. Tahqiqun. Ini bacaan lambat. Yang tadi tu kategori mana? Tak apa, kita bincang lagi lah. Jangan risau. Allah. Tak ada ruang Tak apa, kita cari ruang lah. Kita cari ruang kosong sikit. Kita ambil kosong sikit. Okey, yang ni. Kita padam balik lah ni. Okey, kita ambil ni. Bacaan yang pertama dipanggil bacaan tahqiqun. Ambil tadi. Bacaan tahqiqun. Okey. Tahqiqun. Ni lambat. Lagi
Ini bacaan lambat. Ini yang pertama, bacaan lambat. Kita kotakkan dia. Ini satu je. Yang kedua, kelajuan yang kedua. Ni yang paling lambat. Yang kedua namanya tartil. Bacaan tartil. Tartilun. Okey. Bacaan tartil. Tartil ni bacaan level nombor 2 je. Okey, nombor 2. Bacaan yang ketiga dipanggil tadwir. Okey, tadwir. Tadwir. Tadwir ni bacaan laju. Bacaan laju. Tapi kelajuannya tu tidak, dia masih lagi boleh dikira kadar harkatnya. Masih boleh dikira kadar harkatnya. Jadi ini tadwir ni masih boleh dikira kadar harkatnya. Yang keempat dipanggil bacaan hadrun. Hadrun. Hadrun ni bacaan paling laju je. Paling laju tetapi walaupun dia paling laju, tapi masih boleh mampu kita mengira kadar harkat pada bacaannya. Masih kita mampu lagi mengira kadar harkat pada bacaannya. Jadi yang kita dengar, yang tadi kita bincang tadi, yang kita dengar adalah yang ini. Yang ini. Yang mana? Yang ini. Tartilun. Kita bincang yang ni. Ni kita bincang yang kita baca. Bacaan sederhana laju. Tartil. Okey. Yang dibaca tadi pada imam-imam tadi baca, inilah tartil. Okey. Yang tadwir ni tak ada. Saya belum tunjuk video yang baca tadwir. Yang hadar pun tak ada. Yang tadi tu video last kita tengok tu yang laju tu, itu bukan hadar. Itu terlampau laju. Jadi bacaan itu ditolak. Tidak menepati tajwid. Orang kata tidak bertajwid. Itu panggil. Bacaan tidak bertajwid. Jadi okey, kita tengok video seterusnya ni. Kita nak faham yang dikatakan tartil, kita nak faham yang dikatakan bacaan hadar tu macam mana, jadi kita bincang. Okey, jadi kita buka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini bacaan lambat. Yang ni bacaan lambat pula. Macam mana lah bacaan lambat? Ni kita contohkan. Al-Fatihah. Muzammil. Contoh. Ingat Kita ambil contoh. Bacaan yang dia kata bacaan lambat. Bacaan lambat. Contoh dalam solat. Okey, kita tengok. Fatihah. Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, elektronik gadget online. Okey, kejap. TV. Okey. Kita dengar je. InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey. Yang ambil ayat last ni. Okey, dengar baik. Okey, Haji. Haji agak-agak ini bacaan ni mana satu ni? Kita ada 3, ada 4 ni. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar je. Tartil. Tartil. Tartil yang kedua. Yang kedua Okey, saya maklumkan Yang ini bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq je. Bacaan tahqiq. Ni yang tahqiq. Tahqiq.
Sebab bacaan lambat je. Mendayu-dayu sangat. Bila lambat ni, apa risiko dia? Pertama, dia lambat ni, dia bacaannya akan jadi mendayu-dayu. Sebab dia bacaannya lambat, jadi dia akan lebih mendayu-dayu. Apa kesan dia pada orang yang solat? Itu sebab Nabi SAW, dia minta kita kalau jadi imam, baca sederhana. Sebab bila lambat, kita akan lebih mendayu-dayu. Tahu tak kesan dia apa je? Kesan dia boleh mengganggu makmum daripada khusyuk. Dia akan terleka dengan lagu tadi tu. Kalau solat tarawih baca macam ni, makmum nak baca, kalau imam baca surah, makmum baru nak baca Fatihah, kadang makmum terlupa nak baca Fatihah. Sebab kesedapan alunan yang mendayu-dayu daripada imam disebabkan bacaan lambat. Itu sebab tak boleh baca lambat sangat. Nanti lagunya terlampau sedap, terlampau mendayu-dayu ke makmum. Sehingga mengganggu makmum. Saya sebut ni sebab saya lalui sendiri. Bila ini kita uji bacaan kita dan kita lihat makmum macam mana. Saya pernah baca lambat macam ni. Jadi kita masukkan lenggok-lenggok yang sedap-sedap lah. Sebab bila baca lambat, untuk memasukkan lagu-lagu, lenggok-lenggok yang menarik tu senang. Sebab masa dia panjang. Masa kita baca tu lambat, senang nak masuk lenggok-lenggok yang menarik. Tapi kesannya, makmum di belakang masa dia membaca Fatihah, kita baca surah dengan lenggok yang pelbagai tu, menyebabkan makmum dia terberhenti-berhenti masa baca Fatihah sampai berulang 2-3 kali ulang ayat yang sama, disebabkan terganggu dengan bacaan imam. Ini yang saya cakap ni saya lalu sendiri. Saya lalui sendiri. Kat situlah kita nampak apa hikmah Nabi SAW. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, membaca dalam solat dengan bacaan sederhana. Kelajuan yang sederhana. Supaya apa? Supaya bacaan itu tidak sampai mengganggu makmum membaca yang wajib, iaitu Fatihahnya. Rukun qaulinya tu sempurna nanti. Kalau terlampau mendayu-dayu disebabkan bacaan lambat kelajuannya, makmum sampai boleh terganggu disebabkan bacaan surah daripada imam yang lambat serta mendayu-dayu disebabkan bacaan kelajuannya lambat. Jadi, ni kita bincang je, Jadi kalau baca macam ni, pertama mungkin boleh menyebabkan makmum boleh terganggu daripada khusyuk disebabkan bacaan lambat. Ni bacaan lambat ni dan mendayu-dayu. Yang kedua, makmum selain daripada dia boleh hilang khusyuk dia boleh dia boleh letih dan mengantuk. Bukan disebabkan mendayu tu, disebabkan mungkin lama nak menunggu bacaan imam tu habis sebab bacaan terlampau lambat. Tahqiq tu nama tahqiq, bacaan lambat. Jadi menyebabkan makmum boleh juga terleka dan hilang khusyuknya disebabkan bacaan tadi, mengantuk dan sebagainya. Okey, jadi kalau boleh jangan lambat sangat, jangan laju sangat pula. Ambil yang tengah, namanya tartil. Ni bukan tak, bacaan ni tak salah. Dia bukannya bacaan dia bukan sumbang apa semua. Tapi terlampau mendayu-dayu. Nanti makmum dia akan jadi terleka dan lalai daripada khusyuk yang sepatutnya dijaga. Dia jadi terlalai dengan pertama disebabkan alunan yang menarik tadi. Yang kedua, alunan menarik tu dibaca dengan kelajuan yang paling lambat, jadi lambat habislah. Lambat habis, lama sangat nak habis Fatihahnya, lama sangat. Lepas baca lambat, alunan mendayu pula, jadi makmum ni kadang-kadang dia boleh jadi hilang khusyuk. Kesan dia. Okey. Jadi sekarang kita tengok satu lagi video. Okey. Ini namanya bacaan tahqiq. Semua jelas. Saya dah pakai video. Sekarang kita tengok satu lagi video. Bacaan yang dikatakan bacaan yang terbaik, orang kata. Di abad ini mengikut yang terdekat dengan bacaan Nabi SAW. Siapakah dia? Mari kita lihat. Surah Al-Fatihah ini kita semak. Okey, mari kita lihat bacaan seterusnya ni. Okey, sekejap. Okey, saya akan tunjukkan bacaan daripada seorang syekh yang sanadnya sampai pada baginda Nabi SAW. Okey. Mana pergi? Beralih dah. Okey, sekejap.
Okey, tak apa. Kita type lah senang. Okey. Ambil ujung nama. Nama dia ujung. Okey, dengar dengar Syekh Qurayyim Rajih ni, dia membaca surah Fatihah. Kita bincang Fatihah je kan? Kita bincang Fatihah, kita dengar cara Syekh ini membaca surah. Dia banyak sebenarnya yang dibaca. Jadi kita lihat yang dia baca pada Fatihah. Dengar Dengar cara bacaan dia. Tengok baris bawah. Tadi baris bawah saya ingat kan? Kita dengar beliau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kejap. Okey. Kita semak daripada bismillah ni. Okey. Kita dengar sama-sama Alright. Sedia? Taklah Peter, nyamuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak baris bawah? Ni fokus baris bawah. Jangan ambil banyak-banyak nanti pening. Tengok Syekh ni baca, kita fokus baris bawah. Tadi kita dah betulkan baris bawah. Kita lihat Syekh ini adalah orang yang sanad Fatihahnya, Al-Qurannya paling dekat dengan Nabi. Yang masih hidup di zaman inilah. Dengar baik-baik sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Him. Dia tidak baca him. Tidak. Okey, tengok ayat kedua. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, dah dengar dah? Dengar. Jelas je suara dia kuat Jelas kuat suara dia. Inilah dia bacaan yang saya ajar dia, yang saya ajar selama ni, yang inilah. Ni baris bawah kita fokus, baris yang lain pun sama, tapi nanti tak nampak yang lain tu, yang nampak baris bawah. Nampak baris bawahnya tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak baris bawah ni tidak him, tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Boleh saya contohkan sikit lah. Jadi siapa yang nak baca? Siapa nak cuba baca? Kita macam saya dah bersanad lah sampai Nabi SAW. Jadi insya-Allah ni dah cuti sekolah ni minggu ni last. Dia 3 minggu cuti sekolah, saya akan dapatkan sanad yang lebih dekat lagi. Saya dah bersanad dah. Tapi saya nak cari sanad yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Syekh yang terdekat ni kat Malaysia ni ada seorang ada 2 orang yang sanadnya dekat dengan Nabi SAW. Saya ambil sanad lagi lah. Berdasarkan bacaan imam-imam qiraat yang lain. Bukan apa, pasal kita nak menyampaikan orang lain. Jadi kita bersanad lagi. Tujuannya apa? Kita nak sahkan bacaan kita. Itu sebab perlukan sanad ni, nak sahkan bacaan menepati bacaan baginda Nabi SAW. Itu maksud sanad. Kalau kita baca tanpa disahkan, yang sahkan pula tak ada orang, dan bacaan orang yang nak sahkan pun tak ada. Kalau ada orang yang nak semak bacaan kita, nak sahkan, dia pun tak ada sanad, dia pun tak disahkan oleh guru dia sampai Nabi SAW. Jadi kita tak ada jaminan bacaan kita tu menepati bacaan yang sepatutnya atau tidak. Kenapa kena sahkan bacaan? Sebab Al-Quran ni terpelihara. Allah Ta'ala pelihara. Peliharanya Allah Ta'ala terhadap Quran ni bukan saja pada tulisan yang Allah jaga. Daripada dulu sampai kini tak ada satu orang pun berjaya ubah
setiap huruf daripada Quran itu. Ini kan lagi bacaannya pun Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala pelihara, Allah bagi macam mana? Allah jadikan guru-guru Quran cukup ramai sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji kepada Allah. Alhamdulillah. Saya pun bersyukur. Saya pun antara orang yang Allah Ta'ala pilih untuk itu. Ramai orang. Jadi guru-guru Quran terlalu ramai sekarang ni. Jadi lagi ramai lagi bagus untuk membantu membaca Quran dengan menepati bacaan yang paling dekat dengan Nabi SAW. Paling dekat dengan Nabi SAW. Dia dipelihara. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ini dengan macam-macam cara Allah buat. Allah hadirkan guru-guru Al-Quran yang bersanad. Allah mudahkan tuan-tuan belajar. Mungkin saya ni pun Allah Ta'ala bukan pilih saya. Allah Ta'ala pilih orang untuk sponsor saya. Pergi bersanad sampai ke Mesir. Bukan kerja saya. Orang offer kat saya. Ustaz nak sanad lagi, saya ni orang yang Allah Ta'ala pilih hati dia. Allah buka hati dia. Dia orang berduit. Macam saya pula orang yang mengajar. Kita bukan orang yang banyak bisnes. Nanti kan tak fokus Quran. Itu masing-masing bahagian. Jadi orang yang banyak bisnes ni, dia duit banyak. Dia jumpa saya, Ustaz nak pergi Mesir tak? Cari yang terdekat sanad pada Nabi SAW. Balik Ustaz ajar saya, kata dia. Sebab dia orang sibuk. Orang bisnes orang sibuk kan. Orang banyak duit ni ada orang sibuk cari duit. Ustaz ni kerja mengajar ngaji. Saya kata bolehlah kalau macam tu nanti saya cuba. Saya cari yang mana yang dekat dengan Nabi tu, saya pergi cari. Dia sponsor semua. Itu bukan duit saya. Itu Allah Ta'ala nak mudahkan. Allah Ta'ala tengok kita ngajar Quran. Allah mudahkan orang ngajar Quran ni. Allah buat macam-macam cara lah. Untuk supaya nak pelihara Quran. Tujuan Allah Ta'ala bagi saya macam tu, nak pelihara Quran. Bukannya saya dapat, ada orang nak sponsor berapa ribu tu jangan tanya. Dia kata cari yang penting paling dekat dengan Nabi SAW. Bacaan yang paling dekat dengan Nabi SAW. Jadi itu satu amanah Allah bagi pada saya. Memang Allah melalui manusia, tapi Allah nak pilih saya supaya ambil tanggungjawab tu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, yang saya ajar ni, tuan-tuan teruskan belajar. Tak apa, saya tunjukkan bacaan sekarang ni siapa nak baca, saya semak. Saya tolong semak. Jangan takut. Sebab kita belajar Quran ni, kita nak jaga bacaan kita sampai pada bacaan yang terbaik. Dekat dengan bacaan Nabi SAW. Supaya Quran ni sentiasa terpelihara. Sentiasa dijaga. Itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang jaga Quran ini. Jadi siapa nak cuba, sila. Haji sila je. Saya bulatkan je. Kalau silap, saya tolong bulatkan. Tak apalah. Kita pelan-pelan. Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Ji, tak apa. Okey, alhamdulillah. Tahniah apa pun saya ucapkan tahniah dulu. Tahniah dulu sebab apa? Sebab Haji bersungguh untuk belajar, untuk membincangkan tentang bacaan Haji. Jadi apa pun saya doakan kekuatan yang Haji ada tu Allah Ta'ala gantilah dengan seberapa banyak ganjaran-ganjaran yang baik untuk Haji lah. Pahala di sudut darjat. Sebab kita belajar Quran ni bukan mudah Haji. Okey, jadi kita mulakan Haji. Pelan-pelan Haji. Kita santai-santai je. Ini hari Haji sebagai pembaca dan membantu kawan-kawan lain faham kat mana yang perlu dibaiki, kat mana yang kita perlu tekankan, fokuskan kat mana. Okey, jadi kita mulakan dengan bismillah. Untuk malam ni Fatihah. Minggu lain nanti kita buka surah lain pula lah. Okey. Ayat pertama, Haji baca tadi untuk baris atas. Ni banyak bariatan ni Haji. Ni banyak baris atas. Baris atas ni, kalau ikutkan kena apa? Baris atas. Baris atas hendaklah dipastikan mulut dilebarkan bukaannya. Lebarkan bukaannya. Lebarkan bukaannya. Lebar. Okey, lebarkan bukaan. Jadi kita lebarkan. Jadi ikut saya baca Ji. Lam baris atas. Lebarkan bukaan.
La. La. Jangan lebar bukaan tu dia rahang bawah akan turun. Rahang atas jangan buka ke atas. Dengan la itu terbuka tu. Lebar la. La. Mim bari atas ma. Ma. Ayuh. Kita tak payah ulang lah. Dia Haji buat latihan ni. Kalau boleh masa baca ni rakam. Okey ni la. Haji baca la kita condongkan. La. La. Billahi. Billahi. Ayuh. Ni Haji baca dengan huruf hamzah tadi. Alamin. Tu Haji tak perasan. Ni bunyi hamzah. Sepatutnya huruf ain. Ikut saya. Jangan tadi bunyi hamzah. Alamin. Okey lagi. Ni mim bari atas. Ma. Kita condong sikit. Lebar. Ma. Ma. Ayuh. Ni maliki. Baca. Maliki. Ini Haji baca tadi. Iyaka. Terbuka iya. Iyaka. Baca. Iyaka. Ayuh. Wah, okey. Alright. Ini tadi Haji baca ikut saya. Ihdinas sirata. Baca. Ihdinas sirata. Sekejap. Haji pakai pagar baru je. Tak ada. Gigi depan penuh. Dah tak ada dah. Allah. Alamak. Maaf je. Guru-guru Haji santai-santai je. Ambil hati je. Sebab bila Haji baca tu dia nampak alignment tu lari je. Lari ya. Okay. Lari nampak sangat jauh sangat lari tu. Kalau sikit tu saya faham. Tapi kalau banyak tu macam pagar macam banyak tak ada. Memang tak ada belah depan ni. Patutlah. Haji baca tadi bila tak ada pagar depan dia akan jadi macam ni. Ihdinas syira. Huruf sad dia akan jadi huruf shin. Dia jadi macam tu je. Yang ini memang tak boleh baiki je sebab pagar tak ada. Dia kena tak tahu nak cakap. Saya pun tak pandai nak jawab yang tu. Jadi Haji cuba lagi sekali. Cubalah. Ihdinas sirata. Nak jadikan sad. Ihdinas sirata. Tak boleh juga Itu jadi shin Okey tak apa tu tanda dulu. Tanda. Okey huruf qaf. Ikut saya Haji dari bawah. Qim. Haji baca dengan kaf. Mustaqim kaf. Nipis. Kita naikkan pangkal lidah. Mustaqim. Naikkan pangkal lidah. Pangkal lidah macam ni. Sekejap kita keluarkan gambar. Mana pangkal lidah ini yang belah belakang ni. Haji tengok gambar tu ni. Tengok tu pangkal lidah belakang tu naik baru dia tebal. Qim contoh kita tengok. Saya naik. Ni Haji naik lepas tu baru turun. Qim. Naik balik. Qim. Naik. Qim. Macam tu. Naik balik. Qim. Mustaqim. Macam tu. Okey, cantik. Okey, habis dah. Sikit lagi sikit lagi. Ni Haji baca dengan ain. An'amta. Ain itu ain. Guna hamzah ikut saya. Hamzah. An'amta. An'amta. Yang pertama hamzah. An'amta. An'amta. Ayuh. Tu buat latihan lagi. Banyakkan latihan. Ni sengit tadi. Ni sengit. Alaihim. Tu sengit lah tu. Him tu sengit je. Tak apa. Alaihim. Tu balik bawah. Him. Cuba. Alaihim. Ni satu lagi. Alaihim. Cuba. Alaihim. Okey. Okey lah tu. Dia tak boleh baca semua sekali sebab ni baru betul kan. Haji lepas ni. Haji ambil gambar ni je. Ambil gambar. Dan buat latihan. Seperti yang saya minta tadi lah. Lepas ni buat latihan. Betulkan yang warna merah tu. Yang kita dah betulkan tadi. Ambil gambar dulu. Dah. Screenshot boleh. Dah tak? Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, perempuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hari ini sekadar ini dululah untuk Fatihah. Minggu depan surah yang berikutnya, surah lain pula kita talaki. Kita tengok lagi video-video yang berkenaan untuk kita bincangkan
Adakah menepati bacaan itu sampai kepada bacaan yang terdekat dengan bacaan Nabi SAW ataupun tidak? Kita bincang InsyaAllah. Wallahu alam. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Kalau ada soalan sila. Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, insyaAllah. Sampai situ sajalah untuk malam ini. Suratul Fatihah. Jadi kita dah tahu cara baca Suratul Fatihah ikut kelajuan. Kelajuan yang terbaik adalah tartil. Baca dalam solat. Jangan laju sangat sampai orang pun tak faham apa yang kita baca. Dan itu dipanggil tidak bertajwid. Kata Sayyidina Ali, disebut apa yang dimaksudkan dengan tartil tu, iaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita jaga setiap sebutan huruf tu dengan jelas, tempat keluarnya, rumah sifat-sifatnya. Dan tempat berhentinya pun kita tahu berhenti dengan betul dan memulakan balik dengan betul. Okey. Wallahu alam. Sekadar tu dulu insya-Allah je InsyaAllah. Jumpa Terima lagi kasih Ustaz. Ya insya-Allah jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Kita tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi Haji. Terima kasih semua. Ustaz Amirul. Kita jumpa lagi insyaAllah.